Oi, nak buka apa lah sekejap lagi ni? Kambing perak pun baik tak ni? Oi, dah buka. Cepat betul lah. Weh, itu bunyi azan asar lah. Oh, mirip sekali bunyinya. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum. Seperti yang korang tahu, video apa ni kita buat tutorial dan crack-crack sikit kan. Tapi kita nak buat comeback time Ramadan ni. Kita nak bercerita tentang Ramadan lah. So kita hari ni ada guest kita, Ustaz Ashraf Amirul. Seperti aku pun tak tahu Ustaz ni sebenarnya doktor. Sebab kita tengok dia punya Instagram tak ada nampak indicate yang dia doktor. Ustaz doktor bahagian apa? Bismillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah saya dah hampir dekat 4 bulan, nak masuk 5 bulan dah berkhidmat dekat HKL. Untuk permulaan ni kita sebagai general doktor, kita belum spesifikkan lagi lah nak masuk dalam bidang apa. Contoh onkologi ke, pediatrik ke, ONG ke. Tapi sekarang dalam bahagian medical lah, department medical, department umum, general. Okey Ustaz, ramai yang tahu berpuasa di bulan Ramadan tu adalah salah satu daripada rukun Islam. Tapi ramai yang tak tahu kenapa kita kena berpuasa di bulan Ramadan. Apa yang kita boleh dapat atau gain? Bismillah, Alhamdulillah. Untuk permulaan, untuk bagi kita orang Islam, saya rasa soalan kenapa kita perlu berpuasa, saya kira tak perlu ditanyakan lagi. Tapi kalau kita berbalik kepada basic, yang mana dalam suratul Baqarah, Allah ada bagi tahu dalam ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yang mana Allah telah perintahkan kepada Nabi SAW, yang mana kita tahu yang puasa ni bukan starting, dia bukan daripada Nabi kita. Tapi puasa ni starting daripada Nabi-Nabi yang terdahulu, yang mana kalaulah kita buka kitab fiqh ni dia ajar cara untuk kita berpuasa sunat. Puasa Nabi Daud, puasa Nabi Sulaiman, puasa Nabi Yunus alaihi salam yang mana ditelan oleh ikan nun dan sebagainya. Maknanya Nabi-Nabi terdahulu telah pun melakukan ibadat berpuasa. Maka diakhiri dengan umat Nabi SAW. Apa yang kita dapat dalam kita berpuasa dalam bulan Ramadan? Tak lain tak bukan kita mengajar diri kita bagaimana persiapan kita dan bagaimana kita merasai orang yang tak cukup makan. Yang pertama. Yang kedua, secara automatiklah Allah nak mengajar kita bagaimana nak menahan. Manusia ni kita suka buat semua benda, betul tak? Tambah-tambah di usia remaja, dia suka try, dia suka mencuba. Tapi Allah datangkan puasa supaya manusia ni menahan. Makanan ada depan mata, tapi kita tahan diri kita, kita tahan hawa nafsu kita dan kita melatih hawa nafsu kita. Itu di antara benda-benda yang Allah secara umum je lah Allah nak didik kita sebagai seorang manusia dan sebagai seorang yang nakkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak silap saya dalam surah tu dia ada mengatakan wajibkan berpuasa seperti yang umat terdahulu untuk dapatkan takwa kan? Ya, betul. So takwa ni apa Ustaz? Bismillah. Untuk takwa ni kalau kita buka mana-mana kitab, anda kita buka hadis Nabi SAW, senang je. Ataupun setiap hari Jumaat, dia akan dengar khatib mengatakan takwa ni bahasa mudah dia kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh, kita tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Itu bahasa yang sangat syok. Pernah satu kali Sayyidina Umar bin Khattab dia pergi jumpa Ubay ibn Ka'ab. Ubay ibn Ka'ab antara sahabat Nabi yang terawal masuk agama Islam. Ketika mana Nabi nak berdakwah, ketika mana Nabi nak mulakan sampaikan Islam, ketika itu masyarakat Mekah ni tak pandai baca dan itu bukan benda yang mengaibkan. Kalau sekarang benda yang mengaibkan, betul tak? Dia telah pun mengkaji kitab Taurat, mengkaji kitab Injil. Lalu bila mana datang Nabi, dia masuk Islam. Maksud dia tempat rujukan. Itu saya nak katakan. Sebab itulah Umar ibn Khattab, seorang khalifah, Amirul Mukminin, dia pergi jumpa Ubay ibn Ka'ab untuk tanyakan soalan. Apakah yang dimaksudkan dengan takwa? Dia tanya Ubay ibn Ka'ab. Sedangkan Sayyidina Umar ibn Khattab sangat rapat dengan Nabi. Tapi saking banyaknya ilmu Ubay ibn Ka'ab, dia pergi jumpa dia. Itu caranya beradab dengan ilmu. Maka jawab Ubay ibn Ka'ab, wahai Umar, pernah tak dalam satu hidup kamu melalui satu jalan yang penuh duri? Apa jawab Umar? Pernah wahai Ubay. Apa yang kamu lakukan wahai Umar? Aku akan berhati-hati dalam berjalan, aku tak nak terpijak duri dan sebagainya. Maka kata Ubay ibn Ka'ab, wahai Umar, sesungguhnya itulah takwa. Yang mana kita dalam hidup kita selalu berhati-hati. Sebab itulah setiap amalan kita ni akan disoal. Itu yang dimaksudkan dengan takwa. Duit daripada mana kita dapat?
apa pekerjaan kita. Adakah pekerjaan kita ni Allah redha ataupun tidak? Adakah pekerjaan kita ni ada unsur-unsur yang boleh membuatkan manusia lalai ataupun boleh membuatkan manusia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Madi ketu. Dah subscribe belum? Kalau belum subscribe lah sekarang. Ui, tak puasa. Okey Ustaz. Manusia ni kira biasalah, kita memang suka shortcut kan. Kalau ada jalan mudah kita, untuk macam nak pergi satu jalan ke, kita akan pilih shortcut kan. So apakah amalan yang kita boleh buat, yang dia amalan tu senang tapi pahala dia atau ganjaran dia tinggi, yang kita boleh buat dalam bulan Ramadan ni? Pernah diceritakan oleh para nabi dan pernah diceritakan oleh Nabi SAW ketika mana si fulan bin si fulan itu telah pun dipisahkan antara ruh yang jasad. Apa kalimah pertama yang dia akan ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Wahai Allah, kembalikan aku kepada dunia, nescaya aku akan bersedekah wahai Allah. Kenapa ibadah sedekah? Kerana jawapan para ulama, ibadah sedekah antara ibadah paling sangat mudah. Kenapa? Ibadah sedekah tak perlukan air wuduk. Ibadah sedekah tak perlukan tutup aurat. Rasa nak bagi. Even tak pakai, even tak pakai ataupun tak tutup aurat pun nak bersedekah boleh. Kira transfer kan? Duduk atas katil, rasa nak transfer. Itu ibadah yang paling mudah. Sebab itulah bila mana kata para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, kami tak pernah melihat seseorang yang mana sangatlah pemurah melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami sangat kagum dengan Nabi bila mana Nabi masuk bulan Ramadan, dia akan lipat kali gandakan sedekah dia. Sama juga bulan Ramadan antara ibadah yang paling mudah untuk kita lakukan, paling senang dan ganjaran insya-Allah, iaitu bersedekah, dan benda itu akan dapat balik kepada kita. Time bulan Ramadan kita nak sedekah, alamak gaji tak masuk lagi ke apa ke semua kan. Tapi bila macam masjid nak minta orang tolong gotong royong ke, tak apa, dia fikir macam aku sedekahkan tenaga aku untuk bantu ni. Adakah benda tu dikira sedekah atau sedekah ni kena macam okey, secara umumnya ataupun secara spesifiknya sedekah dengan wang. Tapi kalaulah kita ni tidak ada kemampuan, apa yang kita ada? Idea kan, buah fikiran, kita ada tenaga, kita ada baju-baju dekat rumah. Tapi is it kalau kita convertkan benda tu boleh jadikan duit? Jangan kita kecilkan skop ibadah yang kita nak buat. Anything, apa yang kita ada, if kalau kita rasa benda tu boleh bagi satu kepuasan, boleh bagi satu kegembiraan kepada orang lain, go ahead. InsyaAllah benda tu akan dikira sebagai amalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So boleh tak Ustaz ceritakan apakah kelebihan bulan Ramadan? Nombor satu antara kelebihan berpuasa dalam bulan Ramadan, semua orang tahu. Apa dia? Bau mulut seperti mana lebih wangi daripada kasturi. Bagaimana bau mulut orang berpuasa lebih wangi daripada kasturi, sedangkan kita pergi jumpa kawan kita sikit pada waktu pagi lah biasanya kan. Bau dia macam itulah. Tapi disebabkan kata para ulama, kita berpuasa kerana siapa? Allah. Maka di situ Allah ganjarkan, Allah bagi ganjaran, disebabkan kamu berpuasa untuk aku, maka aku wangikan mulut kamu dalam akhirat nanti lebih wangi daripada kasturi. Kelebihan nombor dua adalah kata para ulama, dalam bulan Ramadan malaikat akan minta ampun kepada Allah, ataupun malaikat akan berdoa kepada Allah minta keampunan bagi mereka yang berpuasa. Kenapa? Pernah satu kali, ni cerita sangat famous, bila mana masuk bulan Ramadan orang akan cerita kisah ni. Ringkas hadis dalam kitab Adabul Mufrad Sahih Bukhari, ketika mana Nabi SAW sedang nak berkhutbah, Nabi naik melangkah tangga pertama, langkah tangga kedua kan. Nabi mengaminkan doa. Para sahabat dengar, terdiam, hairan para sahabat. Nabi bercakap dengan siapa? Amin. Amin untuk siapa? Apa maksud amin? Wahai Allah, kabulkan doa tu. Doa siapa? Maka ketika itu jugalah, bila mana selesai Nabi berkhutbah, para sahabat apa dia buat? Pergi kepada Nabi. Terus tanya Nabi, ya Rasulullah, tadi kami dengar sekian kamu aminkan doa. Doa siapa ya Rasulullah? Maka Nabi kata, sesungguhnya ketika mana aku melangkah kaki pertama, melangkah kaki kedua, ketika itu Jibril datang kepada aku. Jibril datang kepada aku, Jibril kata kepada aku, ya Rasulullah, wahai Muhammad, aku nak berdoa, kamu aminkan doaku wahai Muhammad. Apa doa dia? Ya Allah, sesungguhnya celakalah bagi mereka yang dapat berada dalam bulan Ramadan tapi dosa mereka tidak diampunkan oleh Allah.
Apa jawab Nabi? Aku mengaminkan doa itu. Sebab itulah dalam bulan Ramadan ada kelebihan, malaikat akan doakan kepada Allah supaya ampunkan dosa mereka yang berpuasa. Nombor 3, saya cuba syokkan, iblis akan dirantai. Nombor 4, dalam bulan Ramadan juga Allah akan bagi kelebihan kepada mereka, tetapkan ataupun Allah akan sediakan satu pintu untuk dilalui oleh ahli yang berpuasa. Ar-Rayyan, pintu Ar-Rayyan adalah pintu bagi mereka yang berpuasa. Dan kelebihan yang kelima adalah Allah akan ampunkan dosa bagi mereka yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Okey Ustaz, macam ada sesetengah orang Islam, dia kalau tak masuk Ramadan dia macam tak beribadah lah, tak semayang, tak apa. Bila masuk bulan Ramadan, dia semayang, puasa semua. Kan kadang ada perempuan bila time Ramadan sahaja 1 bulan dia pakai tudung, kan berhijab. And adalah orang-orang yang melabelkan diorang ni Ramadan Muslim. Kalau pernah dengar lah, kira macam hanya menjadi seorang Muslim time bulan Ramadan je yang beribadah. Macam saya okey je. Tapi apa pendapat Ustaz ataupun boleh bagi nasihat ke kat orang-orang yang suka label-label orang ni? Kalau dekat negara Arab sikit lah, negara Arab, masuk je bulan Ramadan mereka akan minta cuti untuk 1 bulan. Maksud dia dalam 1 tahun mereka tak guna cuti mereka. Tapi bila mana masuk bulan Ramadan mereka akan minta cuti. Tapi bukan semualah dapat. Tak semua dapat, bankrupt. Tapi ada setengah Arab, bukan budaya lah, amalan mereka akan minta cuti. Sebab apa? Nak khususkan dalam bulan Ramadan. Kenapa? Sebab mereka memuliakan bulan Ramadan. Adakah benda itu kebaikan? Yes, benda itu kebaikan. Sama juga bagi mereka di luar bulan Ramadan mereka tak tutup aurat kan, pakai macam-macam. Di bulan luar Ramadan tak solat, tak keluarkan zakat, tak bersedekah dan sebagainya dan sebagainya. Disebabkan bulan Ramadan mulia dan mereka nak muliakan bulan Ramadan, maka insya-Allah mereka pun akan dikira pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita tak tahu bila waktu yang Allah akan tarik nyawa kita. Kita tak tahu bila mana Allah akan kira amalan kita. Sebab sayang kalau kita buat amalan hanya dalam bulan Ramadan. Seandainya dalam bulan Ramadan tu Allah tak terima amalan kita kesemuanya, macam mana? Sebab pernah diceritakan oleh Nabi SAW, bila mana manusia sampai kepada mahsyar, dia rasa lega. Sebab apa? Dia yakin dekat dunia dulu dia buat macam-macam amalan, dia buat macam-macam ibadah, tapi bila mana nama si fulan, nama dia dipanggil, maka ketika itu Allah akan tunjukkan, Allah akan tunjuk bentukkan pahala dan Allah akan bentukkan dosa, yang mana manusia boleh melihat. Ketika itulah dia terkejut. Wahai Allah, sesungguhnya di dunia dulu aku melakukan banyak amalan, tapi di manakah amalan aku? Kenapa pahala aku sikit sedangkan dosa aku sangat banyak? Kata Allah, amalan kamu buat aku terima, tapi tak bagi pahala buat kamu. Ditakuti itu yang berlaku kepada masyarakat kita. Kita mengejar bulan Ramadan, dalam keadaan bulan lain kita tinggalkan. Hati-hati bagi mereka. Tapi macam mana pula Ustaz? Contohlah dia memang okey, seorang Islam yang beribadah 5 waktu setiap hari apa semua, yang memandang kepada orang-orang buat amalan dan beribadah time Ramadan ni, dia pandang serong sikit lah. Dia panggil ni Ramadan, maksudnya time Ramadan baru nak semayang, time Ramadan baru nak ni kan. Nabi tak pernah memandang manusia dengan pandangan kehinaan, tapi Nabi memandang manusia dengan pandangan kemuliaan. Meskipun manusia itu melakukan dosa, meskipun manusia itu non-Muslim, tapi Nabi memandang manusia dengan pandangan kemuliaan. Sebab kisah hidup manusia itu kita tak tahu macam mana perakhiran dia. Sebab dah banyak kita tengok sekarang media sosial sangatlah buat apa akan viral kan. Tambah benda yang baik sangat akan jadi viral. Berapa ramai orang hari ini yang dulu dia sangatlah tak baik, tinggal solat dan sebagainya, tapi Allah bagi hidayah. Kita boleh tengok dengan mata kepala kita, dia berubah. Sama juga macam kita. Jangan pernah kita memandang manusia dengan pandangan kehinaan. Nabi ajarkan akhlak kepada kita. Kenapa? Sebab mereka tu baru je nak dekatkan diri kepada Islam, baru je nak berjinak-jinak. Ustaz, dia dah bertahun-tahun dah saya tengok macam tu. Tak apalah, biarlah. Kita doakan kebaikan buat dia. Sebab hidayah ni bukan milik kita. Sebab itulah Nabi sangatlah sedih bila mana wafatnya ayah saudara Nabi yang Nabi sangat sayang. Nabi ajarkan, wahai ayah saudaraku, sebutlah kalimah la ilaha illallah ni sebelum kamu wafat. Nescaya Allah akan ampunkan dosa kamu. Tapi tidak disebut. Sebab itulah Allah kata kepada Nabi, wahai Muhammad, hidayah bukan milik kamu. Sama juga macam kita, doakan kebaikan, bukan doakan kemusnahan. Kerana setiap kali kita doakan kemusnahan, kejahatan kepada orang, kejahatan kemusnahan itu akan kembali kepada kita. Cuma orang yang melakukan demikian juga kena tengok balik
Sebab hidayah ni bukan akan datang kepada kita. Sifat hidayah ni kita kena cari. Kan? Tapi ada orang yang Dia tunggu je. Pertama, ada orang dia nampak dah hidayah, dah rasa dah hidayah tapi dia tak grab. Betul. Itu jenis manusia. Macam-macam jenis lah, wallahualam. Hidayah memang bukan kita tak boleh nak bagi siapa-siapa, tapi kita boleh minta dan kena cari jugalah, kena usaha lah. Okey, itu saja. Terima kasih Ustaz sebab share pasal Ramadan. Tadi kita dah cerita macam-macam. So korang semua jangan lupa untuk subscribe dan follow semua platform social media platform Ustaz Ashraf. Sama juga, kalau boleh anda semua boleh tengok apa-apa konten yang bermanfaat, konten yang boleh upgrade diri kita kepada manusia yang lebih baik. Itu Sirap Limau kan. Sirap Limau semua platform dia, boleh je follow. Ramadan tiba semua bahagia.